serta 3,878 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,108 terminal pengangkutan darat, 208 terminal pengangkutan air dan 107 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan telah memeriksa sebanyak 32,670 buah kenderaan persendirian, 2,369 kenderaan awam dan 461 vessel. Turut diperiksa adalah 2,814 pasar awam, 3,894 tempat ibadah, 1,546 tempat riadah dan 462 tapak binaan. Sebanyak 3,315 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 18,864 anggota. Semalam, PDRM telah menahan 44 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana 40 individu telah direman dan 4 individu diberikan jaminan polis. PDRM telah mengeluarkan kompaun kepada 51 individu di atas kesalahan melanggar SOP. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahawa setiap individu mestilah mematuhi SOP. Jika tidak, maka mereka akan berhadapan dengan tindakan daripada polis, sama ada di kompaun, di reman, ataupun mungkin akan dihadapkan ke mahkamah di atas kesalahan engkar kepatuhan PKP ini. Semalam, PDRM telah mengadakan 216 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri dan telah pun memeriksa 318,082 kenderaan. Semalam juga sebanyak 3,212 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan ingin pulang ke kampung untuk berhari raya dan telah pun diarahkan berpatah balik. Daripada 1,000 lebih yang kita anggap tinggi semalam, hari ini 3,200 lebih. Bermakna yang berminat nak balik kampung ni masih lagi ramai dan cuba untuk melepaskan daripada sekatan jalan raya. Setakat ini, pihak polis tegas dan tidak membenarkan sesiapa pun untuk merentasi negeri untuk balik ke kampung. Jadi dua saja perkara yang saya sebutkan, bukan bermakna langsung tak boleh, tetapi jika ada kecemasan seperti kematian, barulah pihak polis membenarkan. Jadi jika ada kes-kes seperti ini, jumpa dengan pihak polis di balai polis terdekat. Tetapi kalau alasannya untuk balik ke kampung, untuk berhari raya, memang tidak akan dibenarkan dan akan diarahkan berpatah balik oleh pihak polis. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac, KPKT telah melaksanakan 6,743 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon, termasuk di 78 zon kuning dan merah, dan sebanyak 10,361 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam yang telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 103 operasi sanitasi yang meliputi 39 zon merah dan kuning di 12 negeri, termasuk 20 operasi di Sarawak, 19 operasi di Sabah,
16 operasi di Johor dan 10 operasi di Pahang. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 20 Mei 2020, sebanyak 259 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 256 pada hari sebelumnya, yang mana 17,449 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 252 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan di kuarantin wajib. Seramai 38,371 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah di kuarantin wajib sejak daripada 3 April 2020. Sehingga hari ini, seramai 30,200 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang. Sidang Majlis Keselamatan Negara ataupun MKM telah membuat keputusan bagi mengenakan caj kuarantin hotel ke atas semua individu yang memasuki pintu masuk negara bermula 1 Jun 2020. Bagi warga negara Malaysia yang pulang ke negara dan di kuarantin wajib, mereka diminta untuk membayar sebanyak 50% daripada kadar penuh bayaran hotel, iaitu separuh daripada RM150 yang dikenakan. Sebahagian ditanggung oleh kerajaan, separuh ditanggung oleh individu yang dikuarantin, separuh akan ditanggung oleh kerajaan. Walaupun bagi bukan warga negara Malaysia, termasuklah pemastautin tetap dan lain-lain, mereka akan dikenakan caj hotel sepenuhnya. Maksudnya mereka akan tanggung semua caj yang dikenakan kepada mereka. Sidang MKN juga membuat keputusan untuk mewajibkan semua yang ingin pulang ke Malaysia untuk menandatangani surat setuju pembayaran 50% bagi warga negara Malaysia dan 100% bagi bukan warga negara Malaysia melalui pejabat kedutaan Malaysia yang terdekat. Pejabat kedutaan Malaysia juga akan mengeluarkan surat kelulusan untuk pulang ke Malaysia, dan Jabatan Imigresen akan mengeluarkan arahan kepada semua syarikat penerbangan untuk memastikan surat kelulusan dijadikan syarat kepada semua penumpang sebelum berlepas pulang ke tanah air. Seperti saya dah sebutkan dulu, ramai di kalangan warga negara bukan Malaysia yang berkahwin dengan rakyat Malaysia yang dikuarantin, iaitu pemegang pas pemastautin tetap, enggan untuk membayar apabila mereka ingin keluar. Sebab itu sekarang ni kita nak supaya mereka dah sign dulu surat laku janji untuk bayar dan sebagainya sebelum mereka pulang ke tanah air. Mengenai penghantaran pulang pelajar-pelajar IPT dari 27 April 2020 sehingga semalam, KPT telah menghantar pulang 49,437 pelajar IPT A dan IPTS yang berada di kampus ke pangkuan keluarga masing-masing. Hari ini sebanyak 3 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching yang dijadualkan untuk membawa 861 pelajar pulang. 1 penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu juga akan dijadualkan untuk membawa 160 pelajar. Esok, KPT merancang untuk menghantar pulang 894 pelajar. Ia akan melibatkan 2 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching dan 2 penerbangan daripada Kuching ke Kota Kinabalu.
mengenai aktiviti penggambaran. Semalam ada disebutkan oleh Menteri KKM. Saya ingin sekali lagi memberikan penjelasan yang lebih detail sedikit tentang aktiviti penggambaran. Mesyuarat khas Menteri-Menteri bersetuju untuk membenarkan aktiviti penggambaran sepanjang tempoh PKPB. Walau bagaimanapun, tarikh permulaan penggambaran ini adalah selepas Aidilfitri, selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri, dan perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan. Saya difahamkan oleh Menteri KKMM semalam, walaupun kita benarkan selepas raya, tetapi persediaan yang banyak itu yang diperlukan oleh syarikat penggambaran, kemungkinan besar hujung Jun baru mereka boleh memulakan penggambaran. Antara SOP yang perlu dipatuhi adalah melakukan mesyuarat dan uji bakat secara dalam talian. Yang keduanya, mengemukakan rekod perjalanan semua tenaga produksi dan artis bagi tempoh 4 minggu sebelum penggambaran dan memastikan tidak lebih daripada 20 orang terlibat di dalam setiap sesi penggambaran. Ini yang saya sebutkan itu hari, bahawa mereka perlu melihat daripada jumlah kru yang terlibat. Jadi mereka bersetuju kru dan pelakon sekalipun jika dicampur tidak boleh melebihi 20 orang di set penggambaran yang akan mereka laksanakan nanti. Syarikat produksi juga perlu melantik seorang penyelia keselamatan bagi memastikan pematuhan SOP di semua peringkat produksi. Perkhidmatan bufet bagi petugas dan artis adalah tidak dibenarkan, dan makanan perlu dihidangkan secara pack individu, secara tapau lah, secara bungkus. Jurusolek dan penata rias juga perlu menggunakan face shield, topeng muka yang plastik tu, topeng muka plastik tu, face shield, dan memastikan mencuci tangan sebelum dan selepas menyolek dan menata rias setiap artis. Jadi SOP juga sama dengan lain, penjarakan sosial mesti dilakukan. Jadi kalau ada scene yang berapat-rapat tu tidak boleh dilakukan, kecuali ada teknik penggambaran yang duduk jauh tapi nampak dekat. Itu terserah kepada syarikat perfilman ataupun drama tersebut, tapi di aktualnya dari segi fizikal tidak boleh ada jarak yang kurang daripada 1 meter, dan mereka juga tidak boleh beramai-ramai berkumpul dan sebagainya. Walaupun penggambaran ataupun rakaman center stage dan persembahan live performance yang melibatkan tontonan ramai masih tidak boleh dibenarkan. Ya, itu saja yang kita benarkan untuk penggambaran filem drama ataupun pengiklanan. Dia ada 3 yang dimohon, iaitu penggambaran filem, penggambaran drama dan juga penggambaran pengiklanan. Teater dan sebagainya masih belum boleh dibenarkan. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, seruan saya, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, soalannya, banyak jabatan dah tarik balik arahan kerja dari rumah, tapi banyak pusat asuhan dan taska masih belum dibuka. Jadi tarik balik arahan kerja dari rumah ni memang ada kelulusan MKN ataupun tidak? Sebenarnya masih tidak ada arahan untuk menarik balik kerja daripada rumah. Daripada kerja, kita sudah pun membuka
pejabat-pejabat kerajaan telah pun dibuka walaupun tidak sepenuhnya. Daripada jumlah yang dibuka ini, 80% bekerja di pejabat, 20% masih bekerja di rumah. Alasan 20% masih bekerja di rumah kerana tadilah alasan iaitu tabika ataupun taska masih belum dibuka. Sekolah masih belum dibuka. Jadi yang mempunyai anak-anak kecil yang bekerja, yang belajar di tabika ataupun sekolah, malah anak kecil yang terpaksa dihantar ke taska tetapi setakat ini belum dibuka, jadi mereka masih boleh bekerja di rumah. Jadi daripada keseluruhannya 20% masih lagi bekerja daripada rumah dan arahan bekerja di rumah itu masih lagi kekal sehingga hari ini. Okey. Tok Sri, Assalamualaikum. Adakah kerajaan sudah membuat keputusan berkaitan untuk menghantar jemaah haji ke Tanah Suci? Sebab Singapura sebelum ni sudah putuskan untuk tidak menghantar jemaahnya ke Arab Saudi berikutan pandemik COVID-19. Itu saja. Ya, setakat hari ini seperti kita tahu, negara kerajaan Arab Saudi belum pun membuat sebarang pengumuman sama ada tahun ini boleh mengerjakan haji atau tidak, belum ada. Setakat ini perintah berkurung untuk hari raya ni dilaksanakan. Tetapi untuk mengerjakan haji masih lagi belum ada sebarang pengumuman. Jadi saya percaya keputusan untuk menghantar atau tidak tertakluk kepada pengumuman yang akan dibuat oleh negara Arab Saudi. Kalau dia kata buka, mungkin selepas itu Menteri Hal Ehwal Agama akan membuat keputusan. Jadi kita tunggulah. Kita no point kalau kita putuskan sekarang, sedangkan Arab Saudi belum membuat sebarang keputusan pun. Jadi Menteri Hal Ehwal Agama saya percaya akan menunggu keputusan daripada Arab Saudi dulu. Ya, once dia dah buat keputusan dan mungkin Menteri Hal Ehwal Agama akan membuat pengumuman tentang apa yang akan dilakukan oleh Malaysia. Okey, kita tunggulah. Assalamualaikum Datuk Seri. Bagaimana kerajaan untuk nak memastikan petugas barisan hadapan seperti PDRM dan ATM kekal selamat dan tidak dijangkiti ketika bertugas, terutamanya ketika berhadapan dengan pendatang asing tanpa izin? Ya. Dia ada dua tempat. Satu di PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Di kawasan PKPD, oleh kerana ada konteks dengan kawasan tu memang kawasan merah kerana ramai yang positif COVID di situ, COVID-19 di situ, jadi lebih strict, iaitu mereka memakai PPE sepenuhnya, full PPE. Ya, memakai, ini dipanggil PPE ni peralatan personal protection ni, pakaian melindungi diri, pakaian melindungi diri yang sepenuhnya. Ya, itu di PKPD. Di kawasan-kawasan lain apabila melakukan serbuan biasa di tempat-tempat biasa yang bukan di PKPD, di pasar ataupun di mana-mana tempat, mereka mesti memakai sarung tangan, diwajibkan memakai sarung tangan, topeng muka, dan juga tangan mereka perlu dicuci, disanitize dan sebagainya. Jadi ini tujuannya untuk mengelakkan daripada ada jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Jadi persediaan seperti itu diperlukan sebelum mereka melakukan apa-apa tindakan yang melibatkan parti dan sebagainya. Terima kasih, Faizal bernama. Ada laporan yang mengatakan parti Myanmar positif COVID selepas selesai kuarantin di Malaysia. Jadi mereka nak tahu bagaimana SOP tahanan di depo KLIA, sama ada kerajaan akan asingkan parti yang ditahan sebelum PKP dan tidak jalani saringan COVID. Soalan nombor 1. Yeah. Soalan nombor 2, mungkin Datuk Sri boleh explain bagaimana pelaksanaan Malaysia as my second home yang masih terperangkap di luar negara dan status sama ada mereka boleh balik atau tidak. Ya. Yeah. Untuk yang di depo,
mereka yang ditahan di depo, yang ditahan di depo tu bukan positif COVID ya. Mereka ditahan. Kalau yang selepas daripada Selangor Mansion tu semuanya negatif. Walau bagaimanapun untuk keselamatan, mereka masih lagi perlu menjaga diri mereka dengan SOP yang saya sebutkan tadi, dari segi penggunaan topeng muka, dari segi penggunaan sarung tangan dan pemakaian sanitizer dan sebagainya. Dan pelawat-pelawat juga dihalang daripada memasuki depo-depo tahanan. Mereka tak boleh masuk. Walaupun NGO international yang nak jumpa dengan tahanan depo di depo ini, tahanan parti di depo, mereka juga tak boleh masuk. Termasuklah Palang Merah ke, Bulan Sabit Merah ke, apa saja, Amnesty International ke, apa pun tidak dibenarkan untuk masuk ke pusat-pusat tahanan depo. Ini bagi memastikan keselamatan petugas-petugas di dalam depo tersebut, ya. Dan tentang Myanmar tu, mereka didapati positif bila pulang ke negara mereka. Dia test di sana, dia positif. Itu saja. Ya. Dan dia masuk sebelum PKP. Dia masuk earlier. And Malaysia My Second Home, ya, kita bersetuju, Kabinet bersetuju untuk membenarkan mereka pulang ke Malaysia, walaupun bagaimanapun bukan secara automatik. Walaupun kita kata mereka boleh balik, tetapi bukan secara automatik. Mereka perlu membuat permohonan dahulu sebelum mereka dibenarkan balik. Kerana kita juga akan melihat daripada negara mana mereka datang. Kalau daripada negara yang mempunyai risiko yang tinggi, mungkin keputusannya boleh atau tak boleh akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan bersama MKN dan juga Kementerian Pelancongan ini. Jadi bukan automatik bila kita kata buka, mereka boleh balik. After all, mereka ada 200 orang saja. Yang nak balik ni, ada 200 orang, tetapi mereka akan disaring. Bukan mereka yang disaring, selepas permohonan mereka akan disiasat dari segi boleh atau tidak boleh mereka balik. It's not automatic. Melalui permohonan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.